tu meremang bulu roma tu. Sebab dengar suara yang garau. Lepas tu digelakkan kita sebab kita tak boleh gerak. Jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe. Hai, Assalamualaikum korang. Kembali semula dekat dalam channel saya. Bersama saya Husna Arifin. Okay, sebelumnya saya lupa nak perkenalkan diri. So, topik kita hari ni adalah berkaitan dengan kisah seram yang pernah berlaku dekat saya semasa di asrama. Benda ni berlaku sewaktu saya berada di Form 2. Sampailah saya berada di Form 4. Okay, apa kisah seramnya adalah apabila setiap kali saya nak tidur, saya kena tindih. Dia jadi macam ada trend tau, maksudnya ada pola. Saya tahu saya akan kena tindih kalau saya tak boleh solat. Hari pertama dan hari kedua tak boleh solat. Benda ni kerap sangat berlaku tau. Saya cuba untuk ingat balik. Waktu saya form 2, kena tindih tu macam biasa je lah. Maksudnya rasa macam berat, tak boleh gerak. Benda tu saya rasa ramai orang yang pernah kena. Paling teruk yang saya pernah kena tindih, waktu tu saya berada di tingkatan 3. Sebelum peristiwa kena tindih tu, saya dapat dom yang sangat besar tau. Dom dia lain sikit lah daripada dom-dom yang lain. Besar, luas sangat-sangat. Satu hari tu saya tak boleh solat. Macam biasalah, okay, kita ada 4 level. So suruh kita orang dekat tingkat atas. Waktu tu saya tinggal berdua je dengan akak bilik saya. Akak bilik saya tu nama dia Salwana lah, contoh Salwana. Katil saya hujung sana, katil akak tu hujung sini. Maksudnya bucu ke bucu lah. Memang jauh. Kita tak boleh solat. So kita duduk je lah kat dalam bilik kan. Mas katil semua. Akak tu pun dia buat lah urusan dia kan. Saya boleh tahan lah rapat dengan akak ni. So kita orang pernah je lah bergurau. Lepas tu, waktu saya tengah kemas-kemas kan, kemas-kemas katil semua, tiba-tiba rasa macam ada orang tiup kat telinga tau. Sebab kita tengah kemas. So kita macam, Kak Wana, saya paling Allah, tak ada orang. Rasa macam orang tiup yang kuat gila kat tepi telinga. So saya memang fikir kat dom saya tu. Itu peristiwa pertama lah. Waktu tu saya memang tak bagi tahu pun dekat Kak Wana tu apa jadi semua. Sebab saya fikir baru je berlaku, takkan aku nak cerita terus kan. Lepas kemas semua tu, saya cuba untuk tenangkan diri. Sebab kalau kita lagi takut, benda tu lagi suka, betul tak? Saya pergi dekat Kak Wana tu, buat kerja semua dekat Kak Wana. Saya macam senyap je kan. Dan second, waktu tahun yang sama, ada seorang akak bilik saya ni akak bilik yang lain lah. Kaki dia bengkak. Tak tahu sebab apa, kaki dia tiba-tiba jadi bengkak. Dan bila dia pergi kat doktor, bengkak biasa je kot, sendi-sendi dia macam tu lah. Tapi bengkak dia tu kalau korang tengok memang kuat besar juga tau. So keluarga dia bawa pergi jumpa ustaz lah, bawa pergi jumpa orang-orang perawat ni kan. Rupanya dia ada terlanggar benda tu. Quite seram jugalah sebab dia waktu kaki dia bengkak tu, dia still ada kat dalam dom tu. Ada satu hari ni, saya baru je balik pada prep lah, study malam. Lepas tu, masuk je bilik, tiba-tiba tingkap saya tu, dia pergi tutup dengan selimut saya tau. Saya macam, sebab tingkap tu tak ada langsir. Saya macam pelik lah, kenapa selimut aku tutup tingkap ni kan? Itu adalah kawan kepada akak dom yang kaki bengkak tu bagi tahu, tadi dia nampak benda tu dekat tingkap. Okay, saya tak kisahlah dia nampak benda tu kat tingkap kan. Tapi masalahnya, dia tutup dengan selimut saya. Saya jenis tak boleh tidur kalau tak ada selimut tau. Lepas tu saya ambil je lah selimut tu, lantak lah kan. Dia jadi macam seram juga lah sebab kita dah dekat dengan tingkap, lepas tu kita dah ambil selimut tu. Tapi memang saya tak nak fikir apa-apa. Hari-hari seterusnya, saya dengan kawan saya ni gabung katil tau. Kita orang akan tidur beramai-ramai. Bukanlah beramai-ramai pun, 3 orang lah dalam satu katil tu, bawah tu. Katil double decker. Okay, so 3 orang. Saya tidurlah kat tengah. Ada satu hari ni, tak tahulah kan, tidurlah kat tengah. Tiba-tiba kena tindih. Tindih ni bukan tindih yang kaleng-kaleng tau. Waktu tu dah kena tindih. Kawan dekat sebelah ni, kawan dekat sebelah ni. Okay, lepas tu dah rasa macam badan berat, tak boleh gerak. Okay, macam benda biasalah kalau kena tindih tu kan. Bila saya dah buka mata, okay, Alhamdulillah saya raba. Mungkin saya tak nampak dengan jelas ke apa, whatever ke. Tapi memang saya dengar suara lah. Dia gelakkan saya, dia macam ni, tak boleh gerak, macam tu. Waktu tu meremang bulu roma tu. Sebab dengar suara yang garau. Lepas tu digelakkan kita sebab kita tak boleh gerak. Macam biasalah kita akan berzikir dalam hati sebab kita nak lepaskan diri. Tangan saya boleh gerak, saya sentuh kawan belah sini. Tangan saya yang belah sini pun boleh gerak juga, saya sentuh lah kawan belah sini kan.
Tapi kawan saya dua-dua tak rasa tau. Memang saya kena berusaha untuk bangun sendiri. Berusaha alhamdulillah lah boleh gerak. Sambung pula peristiwa sewaktu saya form 4. Silap saya juga. Macam biasa kalau kita duduk kat asrama, kita akan ada gotong royong setiap hujung minggu. Kita akan gotong royong dulu baru kita mandi, betul tak? Sebab takkanlah kita nak kotorkan diri kita baru nak gotong royong macam tu. Lepas habis gotong royong, saya punya penat tu, saya terus tidur. Dan waktu saya form 4 ni saya dapat kata atas tau. Mulalah rasa kena tindih tu lepas dah macam kita terjaga kejap. Lepas tu kita rasa berat. Kita rasakan tindih. Dan waktu tu nampak aja ada adik bilik lalu lalang. Waktu tu dia jadi senior lah kan. Adik bilik lalu lalang. Nampak ada orang berborak. Yang berborak tu katil sebelah saya je pun. Kita tak boleh bercakap apa-apa kan. Dan ekstrimnya adalah bila saya dah terjaga tu, tiba-tiba rasa ada tangan seluk bawah badan kita. Macam dia jalan slow tangan tu. Dia seluk tu daripada pinggang. Dia seluk bawa naik ke atas. Dia pegang kepala. Dia genggam rambut saya. So waktu tu saya rasa macam sakit-sakit. Bila kena tindih ni dah ada rasa sempit tau. Rasa macam sesak nafas juga. Lepas dah settle je kena tindih macam rasa nikmat tau bernafas tu. Saya fikir mungkin tak apalah mimpi kot. So saya pun bangun macam biasa pergi mandi kat kolah. Waktu mandi kita boleh rasa tau kesan kena genggam tu. Saya fikir-fikir balik lah, lama betul lah kena genggam ni. Naik form 5 dah tak ada apa-apa, alhamdulillah. Kesimpulan daripada cerita saya ni, saya nak bagi tahu satu benda. Dan benda ni bukanlah untuk saya bangga-banggakan. Saya masuk asrama dulu, saya sebenarnya bukanlah seorang yang solat full. Sampailah saya masuk asrama tu saya solat penuh dengan tujuan supaya saya tak diganggu. Memang niat saya tak ikhlas lah kerana Allah. Bila masuk asrama, bila kena macam tu, saya rasa ya Allah, kenapa ni? Saya dah solat dah. Mula pada form 3 yang saya kena tindih ada suara tu, saya dah mula untuk belajar betulkan niat saya balik. Saya dah mula beranikan diri pergi tandas seorang-seorang, ambil wuduk, solat malam. Dan selepas daripada form 3 tu, naik form 4, memang saya kena yang climax, kena genggam rambut tu. Tapi pada hari-hari yang saya tak boleh solat, saya tak kena. Hari tu je yang betul-betul kenanya. Alhamdulillah lah, nak katanya alhamdulillah. Kalau kita perbetulkan niat ibadah kita kerana Allah, Allah akan protect kita. Tu poin yang pertama. Poin yang seterusnya, kita tengok zaman sekarang ni ada perbahasan berkaitan dengan sleep paralysis, ataupun kita panggil dalam bahasa mudahnya lumpuh separuh badan tapi kita dalam keadaan sedar. Saya nak kajilah pasal benda ni, sebab kalau saya cerita dekat kawan saya, bila saya cerita pasal benda-benda macam ni, mesti dia kata tak adalah, kau tak kena tindih pun, dia semua sleep paralysis macam tu lah kan. Maksudnya dia menidakkan benda-benda gaib ni lah. Dia lebih memilih untuk mempercayai secara ilmiah ni. Apa itu sleep paralysis? Sleep paralysis ni di mana fenomena yang berlaku, kita berada di dua fasa yang berlainan. Ketika kita sedar, di antara sedar dengan tak sedar. Nanti saya akan share link kat bawah, so korang boleh tengok video ni secara lengkap. Sampai sekarang saya pun tak tahu sleep paralysis ataupun betul-betul kena tindih. Saya pun tengok juga video yang mana ada seorang ni tanya kepada ustaz. Kalau ustaz yang biasa-biasa, dia akan bagi kenyataan yang sama macam sleep paralysis tu. Tapi kalau ustaz yang meruqyah orang, sebabkan kita dengar suara lah, itulah inilah kan. So ustaz tu akan bagi tahu bahawa ada unsur-unsur mistik juga kat situ. Itu saja daripada saya. Seram tak? Korang boleh komen kat bawah konten apa yang korang nak. Dan korang boleh komen juga pengalaman korang yang seram. Dia bukanlah totally cerita seram, tapi saya pun nak kongsikan pengalaman serta pengetahuan tentang sleep paralysis ataupun ketindihan kerana perkara gaib tu. That's all. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Yang paling penting sekali, kalau tak nak terlepas video-video saya, pastikan korang tekan loceng notifikasi. Pastikan dunia anda tak dihantui dengan misteri tak ada tiba. Jumpa lagi di video-video akan datang. 1, 2, 3. Bye-bye. Assalamualaikum.